Hai, Assalamualaikum. Ini saya Amirul Syafiq bin Nasiruddin. Nombor matrik saya adalah D193120 dan 45. Saya merupakan pelajar kos Kewangan Islam dan pada kali ini video yang saya buat ini adalah bertujuan untuk memberikan kesedaran dan menerangkan tentang liberalisme. Jadi di sini saya akan menerangkan secara ringkas dalam video ini tentang apakah itu liberalisme, kebaikannya, keburukannya kepada masyarakat dan generasi pada masa kini, dan juga perkara-perkara yang berkaitan. Semua pasti mengetahui perkataan liberal atau liberalisme ini seringkali dituturkan oleh pelbagai lapisan masyarakat, terutamanya ahli agama Islam, yang menekankan dan melarang umat Islam daripada terpengaruh dengan ideologi ini. Liberalisme merupakan suatu falsafah ataupun fahaman yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik tertinggi dalam hidup. Sebagai contohnya yang saya boleh berikan, agama Islam yang meletakkan Al-Quran dan Hadis sebagai nilai politik tertinggi dalam diri sebagai panduan kehidupan supaya kita dapat menjalankan hidup dengan lebih baik, teratur dan yang disyorkan oleh Islam. Saya pasti dan saya yakin semua orang inginkan kebebasan dalam melakukan aktiviti dan perkara yang diinginkan, kan? Itulah yang cuba diterapkan oleh pengasasnya. Fahaman ini sebenarnya telah berkembang dengan meluas ke serata dunia dan tidak terkecuali juga Malaysia mempunyai fahaman liberal yang telah mempengaruhi sesetengah masyarakat. Namun, di samping mempunyai kebebasan individu, kita mestilah mengetahui bahawasanya kebebasan ini akan memberikan kesan buruk lebih daripada baiknya kepada seseorang, terutamanya umat Islam. Perkara ini amat membimbangkan sekali, terutamanya bagi generasi muda yang hidup pada masa kini di dalam dunia yang kian moden. Pergaulan bebas, hubungan songsang dan banyak lagi akan merosakkan generasi muda jika mereka terpengaruh dengan fahaman ini. Sebagai contoh, dengan pergaulan bebas ini, maka bolehlah berlakunya aktiviti-aktiviti seperti zina, dan hal ini akan menyebabkan berlakunya kelahiran luar nikah, dan akibatnya mereka tidak akan bersedia untuk mempunyai bayi tersebut, dan akhirnya mereka akan membuang bayi tersebut. Jadi berlakulah aktiviti pembuangan bayi yang akan menyebabkan dan juga mencemarkan imej agama Islam. Contoh yang seterusnya, hubungan songsang. Perkara ini akan memberikan kesan yang buruk bukan sahaja kepada diri kita tetapi juga kepada masyarakat. Kenapa? Dengan berlakunya hubungan songsang ini, maka ia akan mewujudkan iaitu virus, iaitu HIV, di mana melalui pergaulan bebas dan berlakunya zina dan juga hubungan songsang antara satu sama lain, maka ia akan mewujudkan virus HIV yang akan memberikan kesan buruk kepada diri sendiri. Dan banyak lagi kesan-kesan buruk yang boleh berlaku dan juga kita boleh dapat jika kita terpengaruh dengan fahaman ini. Oleh hal demikian, kita sebagai umat Islam perlulah sentiasa peka dengan perubahan dan keadaan sekeliling yang berlaku di dunia ini, yang pastinya mampu merosakkan iman dan cara hidup yang diterapkan oleh agama Islam. Akhir sekali, kita mestilah sentiasa berpegang teguh dengan ajaran Islam, iaitu dengan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup. Sekian, terima kasih.